Teori kegunaan dan kepuasan ataupun Uses and Gratification Theory diperkenalkan pada tahun 1940, merupakan pendekatan untuk memahami mengapa dan bagaimana orang secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi keperluan tertentu. Teori ini memfokuskan pada apa yang orang lakukan terhadap media, dan ia juga bersifat positif dalam pendekatannya. Teori ini mempunyai 3 objektif dalam mengembangkannya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan bagaimana individu menggunakan komunikasi massa untuk memenuhi keperluan mereka. Dan yang kedua, untuk mengetahui motif yang menjadi dasar penggunaan media. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti kesan positif dan negatif dari penggunaan media. Jurnal yang digunakan di dalam kajian ini adalah Use and Gratification of Facebook Media Sharing Group yang dihasilkan pada tahun 2013. Jurnal ini ditulis oleh 5 orang penulis. Di dalam kajian ini, jurnal ini menggunakan kaedah tinjauan dalam talian. Untuk kajian jurnal ini, ia mempunyai beberapa persoalan, iaitu apakah perkara pertama yang terlintas di fikiran anda ketika anda memikirkan apa yang paling anda gemar ketika menggunakan kumpulan SMC? Yang kedua adalah apakah kata-kata lain yang menggambarkan apa yang anda gemari semasa menggunakan kumpulan SMC Facebook? Yang ketiga adalah dengan menggunakan istilah tunggal dan mudah difahami untuk apa anda menggunakan kumpulan SMC Facebook. Yang keempat, apakah kegunaan kumpulan Facebook SMC yang paling penting bagi anda? Ini merupakan persoalan yang menjadi objektif dalam jurnal ini. Untuk hasil daripada analisis menunjukkan kegunaan dan juga kepuasan yang diperoleh adalah sumbangan, penemuan, interaksi sosial dan juga hiburan. Oleh itu, hasil daripada kajian ini telah menyokong penegasan bahawa di mana sifat dan juga kumpulan secara asasnya membentuk motivasi yang mendorong setiap penggunaannya. Hal ini akan membawa kepada garis panduan dan cadangan yang mungkin berguna bagi perancang masa depan alat perkongsian media. Oleh itu, penyelidikan ini dibuat untuk memberi peluang kepada pengguna untuk menghubungkan dengan lebih mudah, lancar dan rapat dengan kandungan media yang mereka mahukan dan sebagainya. Seterusnya adalah Journal Tweet This a Users and Gratification Perspective on How Active Twitter Use Gratifies a Need to Connect with Others. Jurnal ini dihasilkan pada tahun 2010 oleh Gina Marcella Chance. Bagi jurnal ini, ia menggunakan kaedah tinjauan untuk mendapatkan hasil kajian. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menerapkan prinsip UNG ke Twitter untuk melihat bagaimana orang yang mencari media ini dan menggunakannya secara aktif bagi memuaskan keperluan untuk berhubung. Bagi kajian ini,
mendapati bahawa mereka yang berpegang teguh pada media Twitter adalah orang yang akhirnya memenuhi keperluan untuk berhubung dengan orang lain di Twitter. Tetapi kajian ini tidak menjelaskan jenis orang yang akan tinggal bermain Twitter. Oleh itu, penyelidikan masa depan harus memberi tumpuan kepada mengapa beberapa orang terus menggunakan Twitter selama berbulan-bulan sementara yang lain meninggalkannya setelah beberapa kali mencuba, dan apa yang membezakan mengenai kedua-dua kumpulan ini. Oleh itu, hasil daripada jurnal ini telah menguatkan lagi idea yang ditawarkan dalam teori use and gratification. Jurnal ini bertajuk Use and Gratification of Social Media, A Comparison of Facebook and Instant Message, ditulis oleh Annabelle Kwan Hayes dan Elson L. Young. Dihasilkan pada tahun 2010, kaedah yang digunakan ialah kaedah temu bual. Kajian ini menceritakan tentang pemahaman pengguna sosial media iaitu Facebook tentang kepuasan orang muda terhadap penggunaan Facebook. Beberapa penyelidikan yang menggunakan kaedah UNG memfokuskan pada kepuasan yang diterima oleh mereka dan memberikan pandangan tentang apa yang mendorong media untuk digunakan secara berterusan. Bagi pandangan Leung, kedua-dua platform iaitu IM dan Facebook digunakan untuk tinjauan sosial dan penggunanya dianggap diinspirasikan oleh kepuasan yang serupa. Ini didapati bahawa pengguna menggunakan Facebook ini sebagai tempat untuk mengetahui informasi yang tepat. Facebook ini juga hanyalah tempat untuk melihat kembali peristiwa terdahulu seperti post atau gambar yang memberikan kenangan pada pengguna. Jurnal ini bertajuk Binge Watching Motivates Change, Use and Gratification of Streaming Video Viewers Challenge Traditional TV Research. Ditulis pada tahun 2018, dihasilkan oleh Ines Turner dan Kyung Soo. Kaedah yang digunakan ialah kaedah temu bual. Tujuan melakukan kajian ini adalah ingin mengetahui tentang bagaimana mereka menonton drama TV dan bagaimana perasaan mereka apabila menonton cerita siri iaitu episod di TV. Teori UNG digunakan untuk menjelaskan kepada penonton mengapa ramai orang menonton TV dengan sambil lewat dan tidak menghayati isi sebuah cerita tersebut. Kajian ini juga memfokuskan kepada kaitan pendedahan media terhadap penonton televisyen. Walau bagaimanapun, penganalisis UNG telah menggunakan analisis faktor untuk mendapatkan alasan yang signifikan untuk penggunaan media baru berbanding media konvensional. Ada kemungkinan bahawa tidak mudah untuk mengetahui kepuasan media yang muncul. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa motif utama penonton untuk menonton siaran TV adalah menjaga, menikmati, merasakan penyelesaian, integrasi budaya dan peningkatan pengalaman menonton. Dalam hasil ini juga didapati penonton yang menonton siaran televisyen adalah pasif dan aktif. Artikel pertama bertajuk A Tale of Four Platforms, Motivation and Use of Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat among College Students. Artikel ini ditulis oleh Salim Ar-Habash dan Mark Yama pada 1 Februari 2017. Artikel ini menggunakan kaedah sampel dan langkah operasi. Artikel ini mengenai perbezaan antara Facebook, Twitter, Instagram dan Snapchat dari segi intensiti penggunaan, masa yang dihabiskan bagi setiap hari di platform dan penggunaan motivasi. Terdapat dua persoalan dalam artikel ini iaitu apa perbezaan intensiti penggunaan, waktu yang dihabiskan setiap hari dan motivasi untuk menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan Snapchat.
Yang kedua adalah bagaimana motivasi untuk menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat dan masa yang dihabiskan setiap hari di platform meramalkan intensiti penggunaan platform tersebut. Hasil kajian ini, peserta menghabiskan paling banyak waktu setiap hari di Instagram diikuti oleh Snapchat, Facebook dan Twitter. Mereka juga menggunakan intensiti penggunaan tertinggi untuk Snapchat, Instagram yang hampir sama diikuti oleh Facebook dan Twitter. Berkenaan dengan motivasi pengguna, Snapchat memimpin dalam 5 dari 9 motivasi. Artikel kedua yang bertajuk Norm of Online Expression of Emotion Comparing Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp yang ditulis oleh Sophie F. Waterloo, Susan E. Burgener, Johnson Peter, Empathy and Vulkenberg pada 23 Mei 2017. Artikel ini menggunakan kaedah sampel dan prosedur, mengukur, menganalisis kaedah. Artikel ini mengenai ekspresi emosi di media sosial atau khususnya kesesuaian yang dirasakan untuk mengekspresi 6 emosi diskrit disiasat di 4 platform media sosial yang berbeza. Terdapat 4 hipotesis dalam artikel ini. Yang pertama, ekspresi emosi positif dianggap lebih sesuai berbanding dengan ekspresi emosi negatif di platform media sosial. Kedua, kesesuaian untuk menyatakan emosi negatif lebih tinggi untuk Facebook diikuti oleh Twitter dan Instagram. Ketiga, kesesuaian yang dinyatakan untuk menyatakan emosi positif lebih tinggi untuk Instagram diikuti oleh Facebook dan Twitter. Dan yang keempat, WhatsApp merupakan kesesuaian yang dinyatakan untuk menyatakan emosi positif dan negatif adalah lebih tinggi berbanding Facebook, Twitter dan Instagram. Hasil kajian ini dapati bahawa pengguna menganggap ekspresi emosi positif dan negatif dapat diterima di media sosial. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menampakkan sesuai dengan idea dan talian kerana menyatakan emosi negatif dapat diterima dan universal dengan mengemukakan diri sejati seseorang. Penemuan semasa juga memberi lebih banyak maklumat mengenai perbezaan platform kerana ada lebih banyak ruang peribadi di mana seseorang dapat berkomunikasi dengan rakan karib tertentu yang memungkinkan untuk norma ekspresi yang lebih longgar. Salah satu jurnal yang digunakan dalam kajian ini bertajuk Watch, Share or Create: The Influence of Personality Traits and User Motivation on TikTok Mobile Video. Artikel ini dihasilkan pada 19 November 2019 oleh Bahia Omar dan Wang Dekan. Mereka telah menggunakan kaedah tinjauan secara talian ataupun online survey untuk kajian ini. Penulis artikel ini mengkaji bagaimana pengguna TikTok menggunakan, mengambil bahagian dan menghasilkan tingkah laku serta mengkaji peranan ciri kepribadian dan motivasi pengguna melalui perspektif users and gratification. Kajian ini menunjukkan bahawa orang menggunakan TikTok untuk 5 keperluan utama, iaitu 1. Untuk memenuhi keperluan untuk berinteraksi dengan orang lain. 2. Untuk archive gambar atau video untuk mengingatkan sesuatu peristiwa khusus. 3. Untuk menunjukkan ekspresi diri. 4. Untuk melepaskan diri dari realiti. Dan akhir sekali, untuk mengintip kehidupan orang lain. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa sifat kepribadian dan motivasi untuk menggunakan TikTok berkait rapat dengan penggunaan, pengambil bahagian dan penghasilan tingkah laku yang positif dan signifikan. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa ciri demografik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkah laku penggunaan TikTok. Walau bagaimanapun, mereka yang berasal dari China mempunyai budaya kolektivisme yang menunjukkan sekumpulan tingkah laku yang berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Budaya ini mendorong interaksi dan sikap memotivasi orang lain. Jurnal ini bertajuk WeChat Users and Gratifications Among Young Malaysian Adults in Klang Valley, Malaysia. Jurnal ini dihasilkan pada 3 Jun 2018 dan ditulis oleh Olowo Emmanuel Opeyemi,
Radwan Sharif, Anita Morah Abbas dan Tinawan Ana Lelaki Periaya. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan untuk mendapatkan data. Kajian ini menunjukkan bahawa pesanan segara di bawah perspektif users and gratification digunakan untuk memenuhi keperluan seseorang untuk berehat, keseronokan, mengikuti trend fashion, keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, keinginan untuk melepaskan diri dari realiti, dan memenuhi keperluan sosial yang disatukan melalui kemajuan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pengguna menggunakan WeChat antara 30 minit sehingga 1 jam setiap hari. Didapati juga bahawa sebab utama responden menggunakan aplikasi WeChat adalah kerana rakan dan keluarga mereka menggunakannya. Diikuti dengan sebab ciri panggilan video, kemampuannya untuk menyokong bahasa Cina, kemudahan akses dan user interface yang mesra. Penyelidikan juga menunjukkan bahawa majoriti responden mendapati aplikasi WeChat mudah untuk digunakan dan memenuhi kepuasan mereka kerana mereka dapat berbual di mana sahaja dan bila-bila masa menggunakan aplikasi ini. Jadi, jelaslah bahawa dengan menggunakan teori ini, kita dapat mengetahui sama ada pengguna sosial media ini pasif atau aktif dengan maklumat yang tersebar di media sosial.